Okey, baik. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Serak pula suaranya. Okey, Ida, silakan Ida. Kita 46 kan? 46 kan? Baca satu page teruslah saya rasa. Okey. Itu kita record tak satu page? Saya record tak? Separuh je. Oh ya ke? Tak, saya dengar separuh. Mereka. Saya tengok. Sekejap. Tak apa. Tak apa. Kalau saya record separuh, baca penuh pun halal. tak apa. InsyaAllah saya, Okey. saya semak. Saya semak. Semua dah pandai baca dah pun. Okey, silakan. InsyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون Sekejap. Dia sebab la yastati tu selepas ya tu ain. Jadi dia kalau tekan terlalu kuat takut dia termasuk ain. Tati kan. La yastati bahagian al-jauf. Ya. Saya ulang balik. Okey. Ulang balik daripada mana Ustazah? Kalau ambil pada la yastati'u tu pun boleh tu. Okey. La yastati'u. Jangan tati. Kan dia tekan ke dalam. Tati keluar. La yastati'una darba fil ardi yahsabuhu. Ambil la yastati'u teruskan. Okey. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya.
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا Yeah. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند Masuk ain tu. Falahum ajruhum عين Okey, saya ulang balik. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم Yeah. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yeah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ida. Ustazah. Okey, Kak Liza ke Kak Ita tadi masuk dulu Kak Ita. Kak Ita Ah, Kak okey. Ita baru Kak Liza. Okey. Alright. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو Yeah. نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار Yeah. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Yeah. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله Wajahillah. Dia kena bunyi ha belakang tu jelas. وجه الله Ya. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا Lagi في sekali. Okay. Balik Na'uhsiru. Okay. Hmm. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله Ya. في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. Ya. Sambung boleh kan? Kalau dapat ambil pada la yastati'u. Oh, Kalau dapat okay. situlah. Okey, cuba. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل Ya.
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف Ya. تعرفهم Dengung بسيماهم. sikit. Ta'rifuhum. Dengung. Okay. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس Ya. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم salah. Balik. Lagi sekali. الذين ينفقون أموالهم بالليل. Kalau berhenti kat situ dia jadi bilail panjang. Oh, okay. Norita, Kak Ita rasa berhenti. Balik Boleh? الذين ينفقون أموالهم بالليل Ya. والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Sa. Sama. Okey Kak Liza, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Lagi sekali Kak. Au nazartum Nazar. min nazrin. Nazar tu tebalkan. Oh, Nazrin. Au nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Ya. Wa ma lizzalimina min ansar in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal wa in tuhfuha wa tu'tuhal mulqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin Lagi sekali. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Mana wa antum ni. Wa antum la tuzlamun. Jaga dha, la tuzlamun. Wa antum la tuzlamun. Lil fuqara lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah la
يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل الأغنياء جاهل أغنياء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. melantun Oh, أغنياء boleh. boleh. Okay. يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء. Ya. Sambung mana? Ambil balik يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم. Ya. Ambil balik ta'rifuhum. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس. La yas'alu, jangan yas'alu. Yas'alu. لا يسألوا. Ya. لا يسألون الناس إلهافا. Ya. وما تنفقوا من خير Min khoy, jangan min khoy. من خير وما تنفقوا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. Ambil. Mana? Pendek sangat ambil. Ambil billaili wan nahar. Billaili start kat sini. Okay, Boleh sampai? Berhenti ke apa nahar ya? Boleh. Nanti cuba ya. Tapi sebab sampai kan, Kak Liza sampai kat sini kot. Macam Kak Ita tadi memang tak sampai kan. Okay. Allazina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar. Ya. Wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim. Ya. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zaza. Terima kasih Kak Liza. Sama. Okay, Fiza silakan. Dengar Ustazah? Dengar jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqah Okay. aw nadhartum min nazrin fa innallaha ta'lamu. Fa innallaha ya'lamu. Ya. Fa innallaha ya'lamu. Ya. Wa ma lizzalimina min ansar. Ya. In tubdus sadaqah In tubdus sadaqati fani'im. Ya. In tubdus sadaqati fani'immahi. Ya. Wa in tukhfuha Hawatu. Dua harakat. Wa in tukhfuha wa tu'tuha
tuhal fuqara'a Fahuwa khair. Ustazah, kalau berhenti dekat qara tu boleh? Boleh fuqara. Berhenti kat situ. Lepas tu Oh. dekat sambung balik dekat Ambil balik watu. watu tu. Okey. Betul. Baik. Pandai. Tak sampai. Boleh aja. Beres. Wa in tukhfuha wa Jaga tu'tuhal jangan watu tu. Watu tu. watu. Nipis. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara Ya. wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum Ya. wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Ya. wallahu bima ta'maluna Tak. Dia jangan tak aja. Tak tu jadi kat hidung. Wallahu ya. Mana tadi? Wallahu bima ta'malu. Ta' bawah. wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Laisa 'alaika hudahum Ya. walakinnallaha yahdi man yasha. Yahdi man yasha. Yahdi man yasha. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Lagi sekali wajah tu. Wajahillah. Depan Zawama. Wa ma tunfiqu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la yuzlamun. La tuzlamun. Saya cakap ya, Allah Akbar. Wa antum la tuzlamun. Ya. Teruskan. Lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Ya. Boleh ke Zah? Boleh. Lepas tu, Cumanya nak kena ambil balik la yastati'u tu lah. Tapi tak boleh ke? sampai kan? Tapi Fiza tak sampai kan? Tapi dia sampai kat mana Zah? Jahil tu kan? Yahsabuhumul, kalau cantiknya yahsabuhumul jahilu aghniya. Tapi tak sampai. Tu. Sampai. Cuba ambil balik, berhenti dekat yahsabuhumul jahil. Okey. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahil. Jahil, pendek je. Jahil. Sebab dia tak ada mat. Okey, terus. A'niya. Kejap. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Ambil kat situ. Oh, okey, sorry. Yahsabuhumul jahilu a'niya. Jangan jadi ain. Au. Ya. Aghniya kan ain atas. Hilu a'niya macam tu.
Ya, aghniya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya. Terus Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nanna. Ya Allah. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Ya. Itu pun dah hujung lah. Tak sangat. Tak apa, janji dia bunyi mat cukup. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. Sekejap. Amwalahum tu dengung. Sebab dia bertemu ba kan ikhfa. Ikhfa syafawi. الذين ينفقون أموالهم بالليل Ya. والنهار سرا وعلانية. Wa alaniyah. Ustaz, ni boleh berhenti ke patut sampai Rabbihim? Kalau cantiknya Rabbihim lah. Tapi kalau tak sampai wa alaniyah lah. Tapi nanti kita ulang balik kat sirraw tu lah. Betul. Saya cubalah sampai Rabbihim boleh? Baik. Boleh. Janji tak terputus. Napih. وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ya. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fiza. Sama. Okey, Haja Aini silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini baca full page Ustazah? Ya, full page. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdu sadaqati in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuslamun lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufa
Fuf. Fufi. Nak berhenti ke apa aja? Tak, bukan I nak sambut tapi sebut Oh. Fafa tu jadi. Okey, lagi sekali. Okey. Tak, okay. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa. Kalau dapat ambil dekat ta'rifuhum. Tak kan? Ta'rifuhum. Ta'rifu, okey. Ha. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا Okey. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا. Boleh sama tak? Boleh. Ambil balik sirran wa ala. سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Sama aja. Okey, kita ni je 5 je. Tak ada lagi Kejap. Okey, saya baca muka surat 47. Saya standby je lah baca satu page terus kan. Sekejap. Sekecil ni ada dekat sini. Sekejap. Ibu nak ngaji, jangan diam tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Okey. 47. Saya terlepas tadi tu yang ayat atas sekali tu panjang sangat. Berhentilah yaqumuna illa. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa. Kalau berhenti kat situ, ambil balik la yaqumuna. Panjang sangat tadi saya berhenti dekat yatakhabbatuhu syaitan, takut tak sampai. Kalau dapat baca sampai habis lagi bagus kan. Lepas tu ada, ni kan cerita pasal hukum jual beli kan, hukum riba kan. So banyak kalimah-kalimah ar-riba tu. Semua perkataan humur riba ke kumur riba ke itu semua dibaca ra nipis. Sebab ra berbaris bawah. Dia jangan tengok pada huruf sebelum ra tu. Contoh macam ayat baris yang ketiga tu kan, mithlur riba tu. Sekejap mengigau sekecil ni. Kita tengok mithlur riba tu, jangan tengok lam baris depan, kita pun baca mithlur riba. Jangan tebal. Lam baris depan dia jumpa dengan ra tu bukan ra mati, tapi ra tu hidup balik dengan huruf dia kan dia ada sabdu. So kita bergantung pada baris dia sendiri. Mithlur riba, banyak, ada beberapa tadi, ada 3-4 ke kalimah yang sama. Okey. Ustaz, kalau berhenti dekat mithlur riba tu, ba tu panjang lah juga kan? 2 harakat. Mithlur riba. Jangan dia berhenti tu terkejut sampai 1 harakat je. Dia jadi mad asli. Sebab dia masih ada huruf alif dekat atas waw tu. Nampak tak? Okey. Okey, habis kita masuk tajwid. Ada apa-apa soalan tak untuk ayat yang kita baca minggu depan ni? Tak ada Ustazah, Ya. tadi kita baca page yang 46 tadi kan? Ada tak mana-mana yang Okey. saya lah yang yang perlu tekankan, yang macam Secara keseluruhan tu tak terlalu ketara sangatlah kesilapan dia. Macam Fiza cakap tadi, ghain dengan ain jangan tertukar Fiza. oh okey. Kan ta'rifuhum taghrifuhum ada jadi ghain. Aghniya jangan a'niya, dia ada banyak ain dengan ghain kat situ. Yang lain tu insya-Allah. Lepas tu dha dengan zal masih ada lagi lah yang baca macam melantun sikit. La tuzlamun tuzla. Tu tak boleh lantun. Sama juga macam zal. Zal yang baris atas sekali tu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin. Jangan baca min nadhrin. Nadh. Dia nampak macam mudah lantun kan? Min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Yang lain tak ada insya-Allah. Dia ada ketika ayat yang kita baca tu ada yang senang, ada yang susah kan kalimah-kalimah dia. Okey, sekejap. Kita masuk tajuk apa hari ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah sampai mana ingat tak? Mana saya punya nota ni?
Minggu lepas kita sampai muka surat 66 Zazah. Muka surat berapa? Minggu lepas 66. 66 Nun dengan min musyaddadah. Oh, musyaddadah. Ha. Okey, sekejap Saya buka saya punya nota kat sini lah sebab payah nak ambil. Sekejap. Sebab ada sekecil ni. Muka surat 60. Sakinah. 66. Itulah terakhir lah. Makna ID 68 lah. Sekejap, saya scroll. Besarnya saya keluarkan ni. 58. Sekejap Oh iyalah, kita belajar hari tu apa? Martabat gunah kan? Ustazah ni selalu asyik lupa Ustazah, je. mim Ya? sakinah maknanya mim mati. Itu kalau nama orang sakinah maksud dia apa? Apa? Tak, ni, Okey, sakinah ni. nanti saya cerita. Tak kan, Ya. mim sakinah maksudnya mim mati. Itu kalau nama Hmm. orang sakinah tu maksud dia apa? Mati lah. Mati lah. Mati lah, biar. Kan nama orang sakinah ada kan? Mati lah dia. Betul, Taklah. Kak Liza, Ha. mati itu kan tenang. Sakinah itu ketenangan. Tapi sebab kita bila sebutkan mim sakinah mim mati kan. Sebab tu bila kita jumpa huruf-huruf mati, bertenang aja. Jangan kita lantun-lantunkan huruf tu. Kecuali huruf-huruf lantun je. Sekejap saya share. Saya tak tengok buku dekat ni. Saya tengok buku dalam ni je lah. Apa yang boleh saya capai je. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada tak? Boleh nampak ke? Okey, boleh nampak Alamak, macam mana ni? Saya punya ni yang tak nampak. Saya tak nampak orang. Sebab saya nampak benda yang saya share je. Sekejap, saya besarkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Kak Liza tanya tu memang tak tahu ke apa Kak Liza? Ada je, tak tahu je lah sakinah. Sebab selalu kata kita cakap, Ustaz cakap mim mati kan. Sakinah kan. Tu mesti ada maksud lain kan. Ya, betul. Dia tengok pada kesesuaian yang kita guna tu kat mana. Kalau nama Ummi Sakinah tu ibu ketenangan. Ibu segala ketenangan, bukan ibu mati. Sesuai lah kan. Lepas tu pula bila kita letak huruf mati ni kita kata huruf yang tenang. Yang tanda mati ni huruf tenang pun tak berapa sesuai juga. Dari sudut tajwid tu tak adalah beza sikit. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran ke-21 iaitu hukum mim sakinah. Dia kata kat sini apabila mim sakinah iaitu bertemu dengan huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 hukum. Dia berbeza dengan tanwin. Kalau nun mati atau tanwin dia dibahagikan kepada 5 hukum kan. 4 hukum. Dia jadi 5 tu sebab dia pecahkan idgham tu kepada 2. Asalnya 4. Izhar, ikhfa, idgham dengan iqlab. Okey, itu yang paling basic. Sebab tu dia banyak sebab dia ada nun, dia ada tanwin. Tapi berbeza dengan hukum mim sakinah ni dia ada 3 sahaja. Okey, jadi apa yang pertama disebut sebagai ikhfa syafawi. Ikhfa tu maksudnya apa? Sembunyi. Syafawi tu maksudnya apa? Syafawi tu diambil daripada perkataan syafah, bibir. Syafatun tu bibir. Kenapa dia ambil perkataan syafawi tu? Sebab yang melibatkan antara 2 bibir, antara huruf mim dengan huruf ba. Kedua-dua tu huruf bibir. Sembunyikan bunyi mim itu apabila dia nak bertemu dengan huruf ba. Dia kata apa dia? Ikhfa syafawi apabila mim sakinah bertemu dengan ba, maka wajib dibaca dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Contoh dia kata kat sini wa tuzakkihim biha. Ini penerangan secara umum. Nanti secara detail ada lagi berkenaan dengan ikhfa syafawi ni. Jadi mudah untuk kita ingat kerana ikhfa syafawi hukumnya satu je. Hurufnya satu je iaitu ba. Tak ada lagi hukum ikhfa syafawi selain daripada mim bertemu ba. Ini sahaja. Dan kita perhatikan huruf mim itu dia kosong. Dia tidak ada tanda apa-apa. Itu ikhfa syafawi. Sekejap angkat sekecil.
Okey, sekejap. Dia tak puas kalau kita pandang muka kita pun separuh je kat kamera tu, tak puas. Sekejap. Mana tadi nak on? Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Idgham mithlain shaghir. Tadi mim bertemu ba. Yang ini idgham mithlain shaghir. Kerana apa? Kerana mim bertemu dengan huruf mim. Mithlain ni maksudnya sama. Mithlain ni maksudnya sama. Shaghir tu maksudnya kecil. Kecil tu maksudnya mim yang mati bertemu dengan mim hidup. Itu maksud dia. Okey, sekarang ni dia kata apabila mim sakinah ataupun mim mati bertemu dengan huruf mim yang sama dengan dia, maka wajib dibaca dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Sama tak dengan ikhfa syafawi tadi? Dengung wajib sama. Ini pun dia terangkan secara umum dulu. Dia tak perincikan lagi. Mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Mim bertemu mim, idgham mithlain shaghir. Apa maksud mithlain? 2 huruf yang sama. Sama dari sudut sifat dan makhraj. Apa maksud idgham? Memasukkan. Itu maksud dia. Kemudian dia bagi contoh in kuntum muslimin. Yang tum tu. Tum muslimin. Dengung, lamakan sikit. Sama juga waktu zakihim biha, lamakan sikit. Ini pun sama, mim dia tidak ada tanda mati, kosong. Mim bertemu ba tadi, mimnya kosong. Mim bertemu mim tadi, yang ni pun mimnya kosong. Okey, kemudian yang ketiga, dia tulis kat situ, izhar syafawi, iaitu apabila mim sakinah juga, tapi bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada ba dengan mim. Maksud dia kata bertemu huruf hijaiyah tu maknanya semua sekali terlibat. Kecuali yang 2 tadi tu je. Mim dengan ba tak boleh dah dikatakan izhar syafawi. Sebab ikhfa syafawi dengan idgham mithlain dah ambil dia. Maka selebihnya itu adalah huruf izhar syafawi. Dan dia punya tanda mim itu mesti ada tanda mati. Dan dibaca dengan jelas. Apabila mim mati ada tanda, maka dihukumkan sebagai izhar syafawi. Maka tidak ada dengung. Itu maksud dia. Okey, kita tengok contoh. Dia ada bagi banyak contoh. Kalau yang dia bagi ada bintang tu kan, tak ada contoh yang dibagi tu, maknanya dalam Quran memang tak ada. Sebab untuk hukum izhar syafawi ni dia sangat banyak dan sangat rapat dalam Quran. Kejap-kejap baca, datang lagi hukum izhar syafawi. Baca-baca, ada lagi. Jadi setiap kali kalau kita baca nampak mim tanda mati tu memang tak ada lain. Memang izhar syafawi sahaja jawapan dia. Dia tidak kata ikhfa syafawi ke idgham mithlain ke, tidak. Sebab ikhfa syafawi dengan idgham mithlain tadi yang kita nak ingat mudahnya dia tidak ada apa-apa tanda. Kalau izhar syafawi senang. Dia ada tanda. Tu je. Bila ada tanda, tak perlulah kita baca dengan dengung. Baca jelas. Wa aslamtu, contoh kan. Nampak tak contoh yang ada ni? Dalam buku pun ada tu kan. Jadi dia ada dalam 2 bentuk lah. Satu kalimah, satu lagi dia ada dalam 2 kalimah. Jadi mana-mana yang kita perhatikan ni dia ada berapa huruf semuanya? Ada lebih kurang 26 huruf. 26 huruf yang dibagi, semua siap, komplit. Yang bahagian 1 kalimah pun dia dah letak, bahagian 2 kalimah pun ada. Cumanya walaupun dalam 26 ini dia kata bacaan itu tidak dengung, ada juga yang perlu kita beri perhatian lebih sikit. Iaitu cuba kita perhatikan di muka surat 70. Bawah sekali tu Cuba tengok apa dia tulis. Perhatian, terdapat 2 huruf yang perlu diberi perhatian dalam hukum izhar syafawi agar tidak terjadi bacaan ikhfa pada keduanya, iaitu fa kerana hampir makhrajnya dengan mim. Dan waw kerana sama makhrajnya dengan mim. Ni hati-hati. Maknanya kalau mim mati bertemu fa ataupun mim mati bertemu waw, mim mati tu tetap kena bunyi jelas dulu, baru jumpa fa, baru jumpa waw. Kita tengok contoh dia. Okey, untuk fa muka surat 69 nombor 18.
Lakum fiha fakihatun kathirah. Lakum fiha. Sebab dia berdekatan. Mim huruf bibir. Fa huruf satu bibir. Saya sebut satu bibir sebab gigi atas kena bibir bawah. Jadi dia nak melakukan pekerjaan pada mim tu kat situ, fa tu pun dekat situ. Cuma beza sikit je, iaitu gigi kena dekat bibir. Tu kena hati-hati. Sebab ada segelintir yang baca dia sangkut terus gigi dia dekat bibir. Dia lamsam sekali. Dia kata lakum fiha. Dia tak baca dengan dengung yang panjang, tapi dia sangkut bibir. Maknanya dia tidak sempurnakan mim. Dia tidak sempurnakan bentuk mim. Mim patutnya mim tu bibir dengan bibir. Lakum fi kan. Seolah-olah begitulah. Lakum fi. Tapi dia baca lakum fi. Lakum fi. Tak boleh. Tu tak boleh. Satu lagi bertemu dengan waw. Kalau kita tengok muka surat 70 dia bertemu waw. Amwalukum. Rapat dulu bibir betul-betul. Amwalukum. Amwalukum. Nampak macam mudah. Kalau kita perhatikan betul-betul susah nak sebut tu. Sebab dia berkongsi huruf. Berkongsi makhraj. Huruf lain lah mim dengan waw kan. Tapi makhraj dia sama. Mim dekat bibir, waw kat bibir. Kalau kita tak hati-hati tu memang dia tersasar sikit lah. Sedangkan hukum ni kita kena akur lah. Hukum dia izhar syafawi. Iaitu bacaan dengan jelas. Okey, ini bahagian mim sakinah. Cuma saya nak perincikan sikit. Sebab dia terus masuk pelajaran 22 dalam ta'arif tu. Jadi secara terperincinya untuk hukum mim sakinah ni kita buka balik muka surat 68. Muka surat 68. Iaitu berkenaan dengan ikhfa syafawi dan idgham mithlain. Macam mana kadar dengung kedua-dua hukum tersebut. Ni. Dia ada beza ke tak ada beza? Sebenarnya. Sajalah tanya dulu. Ada beza tak? Tak ada beza. Sama dua harakah juga. Okey, tak apa. Ikut dalam Saya ni, tanya. Macam mana? Kalau ikut dalam ni tak ada lah sebab dia kata kadar dua harakat. Itu secara umum lah, maknanya dia bagi secara umum. Dua-dua tu betul, kadar dua harakat dah betul, dengan dengung dah betul. Tapi kalau kita perhatikan, beza dia kalau mim bertemu ba, mim huruf bibir, ba huruf bibir. Mesti dia punya makhraj samalah kan kedua-duanya. Tapi dia punya sifat tak sama. Apa sifat yang beza antara mim dengan ba? Mim ada gunnah. Mim ada dengung. Cuba kita sebut kan kita baru belajar martabat gunnah kan? Ada kan? Tapi kalau ba ada tak? Kalau kita sebut mana ada dengung? Itu satu sifat yang tidak ada pada ba. Kemudian kalau kita tengok hukum mim bertemu mim, dah tentulah dua-duanya sama. Mim dia punya makhraj sama dengan mim. Lepas tu sifat confirm lah memang semua sama. Jadi daripada situlah yang menyebabkan sebenarnya kadar dengung dia tu macam mana rapat dengan tak rapat tu ada beza. Kadar sama dua. Tapi dia ada sedikit perbezaan. Okey. Saya nak sebutkan kat sini. Susu. Okey. Bila kata ikhfa syafawi, bila kata antara sifat mim dengan ba tu ada sedikit perbezaan, maka dia punya cara meletakkan bibir atas dengan bibir bawah tu dengan keadaan yang ringan. Tu kena tambah sikit. Bertemu ke tak bertemu mim dengan ba? Tetap bertemu sebab mim dengan ba tu huruf bibir, dia bersama-sama makhraj. Tapi dia tidak ditekan dengan kuat. Syarat dia mesti jumpa atas dengan bawah, tapi jangan ditekan dengan kuat lagi. Macam inilah contoh dia kan. Macam ni. Ni atas, bibir atas. Ni bibir bawah. Dia jumpa begini je. Macam tu je. Jangan tekan kuat lagi. Kan dia bertemu saja macam ni, jangan penyekkan lagi. Tu maksud dia. Kalau mim bertemu mim, confirm. Rapat terus. Masuk, tekan terus. Macam mim dengan ba, masuk macam tu je. Jangan tekan lagi.
Itu beza dia. Hmm. Kalau kita dengar betul-betul memang ada beza. Kalau kita dengar dan amati bacaan yang betul untuk ikhfa syafawi dengan idgham mithlain ada beza. Tapi kalau sekali dengar, sekali lalu tu dua-dua tu macam sama je, macam dengung biasa je, memang samalah sebabnya memang dia tu menggunakan huruf BP. Okey, baik. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada saya teruskan. Okay. Dia senang je ni insya-Allah. InsyaAllah. Nak sebutkan yang lain tu kan tinggi sangat pula. Mim sakinah bertemu ba ada 2 bacaan. Okey. Dekat bab khilaf bacaan ni tak payah. Tinggi sangat. Okey. Sorry. Okey, lagi satu tadi saya ada sebut idgham mithlain soghir kan. Kenapa dikata soghir? Dia kalau dikata soghir tu sebab mim mati bertemu dengan mim berbaris. Lakum kuntum muslimin. Tum tu mim tu mati. Muslimin tu mim tu berbaris. Dia ada lagi satu idgham kabir. Idgham kabir ni huruf dia 2 huruf yang sama tapi huruf yang pertama tu dia berbaris. Dia berbaris. Contoh ya'lamu ma. Tapi bagi imam kita tidak berlaku idgham kabir, tapi ada setengah imam kalau dia baca ya'lamu ma tu dia akan baca ya'lam ma. Dia asalnya tu dia berbaris. Tapi kita dah tak nampak baris dia. Tapi bagi imam kita hanya bacaan mim mati masuk kepada mim yang berbaris sahaja. Okey. Dengung jangan lupa mesti melebihi kadar mad. Kalau tak ada soalan, saya terus masuk pada pelajaran yang ke-22 iaitu hukum lam ta'arif. Okey, boleh? Boleh. Okey, lam ta'arif iaitu lam sakinah ataupun yang disebut sebagai lam yang mati. Dalam Quran kan, dalam beberapa kalimah banyak kan kalimah yang mengandungi huruf lam yang mati. Itu disebut lam sakinah lah. Yang mana lam sakinah ini dikata kadang dia masuk pada perkataan kata nama am dan menjadikannya kata nama khas. Contoh macam ayat al-kitabu. Asalnya kitabun. Buku kan? Kitabun, buku. Kan dia punya hujung, kalau siapa ada belajar bahasa Arab basic sikit kan, dia tahu kalau tidak ada alif lam, dia akan jadi hujung tu apa? Kitabun. Apa nama? Dhammah pula. Dhammah lah, dhammatain. Ataupun disebut sebagai tanwin, kitabun. Tapi kalau kitabu, dia boleh tambah dengan alif lam. Ini banyaklah dalam Quran kalimah-kalimah yang ada lam. Itu disebut sebagai lam sakinah. Dia ada banyak lam sakinah ni. Dia ada lam fi'il, lam ta'arif, lam huruf, lam isim, lam amar. Maksudnya kat situ, lam tu ada di mana-mana kalimah dalam Quran. Banyak, dipecahkan. Okey, kita tengok. Yang kedua ni dia kata lam ta'arif kebiasaannya didahului hamzah wasal. Maknanya alif lam ni apa-apa pun dia akan mulakan dengan huruf alif. Kan lam tu, lam mati mana ada lam mati kat depan kalimah. Lepas tu bila lam mati kat depan kalimah macam mana kita nak bunyi? Tak boleh bunyi. Jadi kita kena letak satu huruf iaitu disebut sebagai huruf hamzah wasal. Macam mana bentuk dia? Alif dan atas dia ada kepala sad. Ni contoh dia bagi kat sini kan, linnasi tu dia ada alif ataupun kepala sad kat atas tu ataupun hamzah wasal. Dia kata kat sini lam ta'arif kebiasaannya didahului hamzah wasal seperti contoh di atas kecuali dimasuki lam jar. Lam jar ni huruf jar lah. Ni kalau belajar bahasa Arab masuk tajuk lain pula. Lam jar tu dia berbaris bawah iaitu li atau lam takkid atau lam takkid ni maksudnya lam yang menyatakan ataupun mentakkidkan ni maksudnya menguatkan satu-satu perjalanan cerita tu. Kalau lam takkid tu dia berbaris atas. Nak kenal lam takkid baris atas. Nak kenal lam jar baris bawah. Contoh dia bagi annas dia jadi linnas. Annas dia jadi linnas. Kalau alladhi dia jadi lalladhi. Dia ada tambahan. Jadi bila dah tambah dengan lam takkid ataupun lam jar tadi, maka kalimah yang ada alif lam tu dah tak nampak hamzah wasal tadi. Nampak tak dalam kurungan tu asalnya ada hamzah wasal tu, tapi dalam Quran dia dah cantik dah tulisan dia dah tak nampak dah hamzah wasal. Tapi kalau memang dia tidak ditambah dengan lam takkid ataupun lam jar tadi, maka dia ada alif lam sahaja.
Dan ada nampak hamzah wasal kat depan. Jadi kita nak belajar yang ini. Okey, kita tengok nombor 3. Kita teruskan dulu ke bawah. Dalam Al-Quran ada 3 keadaan lam ta'arif yang mana dibuang pada penulisan tetapi masih beramal dari segi hukum. Maksud masih beramal ni masih kita membaca lah. Masih kita sebut. Contoh, nombor 1 dia kata, setiap lam ta'arif yang masuk pada kalimah lail, pada kalimah malam kan. Kalimah malam. Lail tu malam. Tadi kan kita ada baca al-lail, betul tak? Ada. Mana tadi ayat dia? Laili wan Kebetulan nahar. ada. Bil laili wan nahar. Kan? Jadi yang ini dikata contoh al-lail. Dia punya kalimah alif lam tu ada sebenarnya tapi sebab dia dah masuk pada huruf lam, maka tak nampak lagi dah lam tu 2. Tu dia letak tanda sabdu tu kan. Dia letak tanda sabdu kat situ dah tak nampak lagi dah. Al-lail. Kemudian yang kedua, setiap lam ta'arif yang terdapat pada kalimah Allah. Lafzul jalalah pun ada lam ta'arif rupanya. Jika dimasuki lam jar sebelumnya, contoh jadi lillah. Allah kalau dia satu. Tapi kalau ditambah dengan lam jar tadi, dia jadi lillah. Dia sebenarnya ada alif lam tu kat Alif depan tu. Tapi tak nampak dah. Dan yang ketiga, lam ta'arif yang terdapat pada isim mausul. Isim mausul ni maksudnya kata nama penyambung. Alladhi tu maksudnya yang. Maknanya kalau kita buat satu ayat tu, untuk menyempurnakan ayat tu kita kena letaklah kalimah allazina, yang apa kan. Tengok pada ayat. Allazi tu dia memang ada alif lam kan. Dia tak boleh lazi, jadi kena allazi. Okey, dia ada 3 bahagian itulah yang mana memang dalam Quran ni 3 keadaan ni tadi memang dibuang pada penulisan. Tapi kita tetap kena baca dia. Ya, apa dia Kak Norita? Oh, tak ada. Tengah nak tengok. Okey, tak apa. Okey, lepas tu sekejap. Dia ada pembahagian dia lagi ni, banyak lagi dia punya pecahan-pecahan dia. Ada yang disebut lam ziyadah, lam ziyadah ghairu lazimah, lam ziyadah lazimah, banyak sangat kan. Jadi saya bagi yang basic-basic dulu ni Okey, kemudian kita tengok nombor 4, muka surat 73 ni. Apabila lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf. Ini yang kita nak amal. Maknanya ini yang kita nak kena faham. Mungkin dari sudut bacaan kita bertalaki, kita dah faham dah macam mana bunyi. Tetapi inilah dia nama dia. Apabila lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka wajib diizharkan dan dinamakan izhar qamari. Okey. Bila dikata huruf qamariyah, kita kena ingatlah huruf qamariyah tu ada berapa. Huruf kan ada 29 kan? 28, 29. Jadi dikata kat sini huruf qamariyah ada 14. Jadinya mungkin kalau kita nak hafal huruf-huruf qamariyah ada 14, huruf syamsiah ada 14, agak jadi satu kesukaran bagi kita. Jadi dia ada bagi kaedah untuk kita mengingat huruf qamariyah tu macam mana. Okey, salah satunya yang ditulis kat sini yang terhimpun dalam rangkai kata ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Maknanya kita nak kena ingat 4 kalimah ni. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada 14 kat situ. Tu salah satu kalau kita rajin nak menghafal. Tak rajin juga nak menghafal. Apa lagi kaedah yang boleh kita buat? Okey, setiap alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yang 14 ini, lamnya bertanda mati. Cuba kita perhatikan contoh-contoh izhar qamari. Itu saya tak sebut lagi kenapa namanya izhar, kenapa namanya qamari. Sekejap lagi saya sebut Okey. Cuba perhatikan huruf qamariyah yang ada tu kita tak hafal. Dan dia punya susunan pun tergabur kan? Ba, ha, ain, fa, kaf, waw, hamzah, jim, kha, ghain, qaf, mim, hamzah. Ya, jenuh nak mengapainya. Jadi kalau kita tengok dari sudut apa disebut contoh. Contoh yang diberi ni, semua lam itu ada tanda mati tak? Ada. Itu namanya kita kena sebut lam itu dengan jelas. Al-baba. Bunyi. Semua contoh yang ada kat situ, 14 contoh, 14 lah kali bunyi lam yang mati. Al-jabbaru, al-hayyu, al-khannas. Semua lam itu disebut dengan jelas kerana lam itu ada tanda mati. Sama tak fungsi dia macam nun mati yang bertanda mati dan mim mati yang bertanda mati? Nun mati yang ada tanda mati izhar halki. Mim mati yang bertanda mati adalah hukum izhar syafawi.
Lam mati, yang ada tanda mati, alif lam qamariyah. Maknanya kita kena jelaskan bunyi lam. Okey, kenapa namanya al-qamari ataupun qamariyah? Qamar tu maksud dia apa? Bulan. Bulan. Kenapa dia kaitkan dengan bulan? Tak tahu. Bulan terang. Sebab bulan tu Jelas. terang dan jelas. Apa jawabnya tadi? Ajar ini. Betul lah tu. Orang Arab kan? Orang Arab punya ni. Alif. Kan? Sebab bulan itu terang, nyata, dia punya cahaya. Jadi lam itu kita kena jelaskan. Sebab tu diletakkan nama alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Menjelaskan bunyi lam tadi apabila bertemu huruf yang bertanda ataupun yang berbaris tadi. Huruf ketiga tu berbaris. Itulah izhar qamari atau alif lam qamariyah. Kemudian kita tengok sekejap. Kita lari sekejap pada nombor 7. Apabila lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Maknanya huruf syamsiah selain daripada 14 tadilah. Pun nak kena hafal juga satu hal. Tak rajin hafal. Maka wajib diidghamkan dan dinamakan idgham syamsi. Macam mana cara dia? Kita tengok muka surat 8. Nombor 8 muka surat 74. Payah nak hafal tu dia bagi syair. Lagi jenuh kita nak hafal. Tib thumma sil rahman tafuz. Dif dha ni'am da'su adhanna zur syarifan lil karam. Memang karam teruslah nak menghafal. Salah Ustazah. Tak payah hafal Fiza. Jadi macam mana cara ataupun kaedah yang paling berkesan, yang paling mudah? Dia tetap juga alif lam di hadapan. Tapi dia tidak ada tanda mati. Itu je Fiza. Lepas huruf yang selepas huruf lam yang tak ada tanda mati, kita perhatikan ke semua huruf tu tadi ada tanda sabdu. Itulah idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Oh ya. So maknanya lepas tu mesti ada tanda syaddu. Ada sabdu tu maknanya alif lam syamsiah dan tidak boleh dibaca dengan lam. Bunyikan huruf yang bertanda sabdu. Kenapa namanya syamsiah ataupun syamsi? Matahari. Matahari. Kenapa matahari pula? Kenapa dia ambil matahari? Kan tak terang, dia cahaya terpecah kan, dia tak jelas. Gini, matahari tu cahaya, dia bercahaya, bulan pun bercahaya. Tapi nak bandingkan cahaya bulan dengan cahaya matahari, mana lagi kuat cahayanya? Matahari. Matahari punya cahaya sangat kuat sehingga menghilangkan cahaya al-qamar tadi. Jadi hilanglah bunyi lam tu. Masya Allah. Okay. Faham tak? Oh. Gitu. Jadi boleh tak kita baca al-tawwabu? Tak boleh. Tak boleh sebab disebabkan cahaya matahari tadi, sabdu pada ta tadi menyebabkan dihilangkan cahaya lam tu. Gitukah keadaan dia. Betul ke Ustazah? Itu cerita dia? I mean, dia cipta Logik. begitu. Dia cipta, orang Arab ni dia cipta macam tu supaya nak dapatkan nama dia. Logiknya lah. Bacaannya memang kena macam ni. Jadi kita nak relatekan bacaan ni kena macam ni. Macam mana kita nak buat? Jadi bila kita tahu al-qamari dengan syamsi tadi tu, kita mudah nak faham dan ingat. ya. Okay. So maknanya qamari tu lepas alif lam tak ada syaddah Tak ada. Sebab dia kena qamar kan? Dia kena jelaskan qamar. lam. Okay. So yang syamsi tu ada tanda mati dan syaddah. Jadi dia menghilangkan cahaya bulan. Dia ada dia punya syair tu Fiza, bukannya dia orang suka-suka letak je. Tapi tu lah macam susahnya nak ingat. Wow. Susah nak ingat? Tak payah ingat. Ingat ni je tadi saya bagi. Satu cara tadi. Lam yang bertanda mati, izhar kan? Izhar. Jelaskan bunyi lam. Yep. Lam yang tak ada tanda tu, kita tengok selepas dia mesti ada tanda sabdu. Maknanya yang tanda sabdu itulah kita kena sebut pada huruf tersebut. Okay. Boleh? Boleh. Okey. Itu satu. Cuma dia ada satu lagi tambahan. Pada muka surat 74 bawah sekali. Perhatian tu. Setiap perhatian yang ditulis dalam buku tu penting Idgham syamsi yang berlaku pada nun hendaklah disertakan dengan gunnah dengan kadar 2 harakat. Ni jangan lupa. Jadi contoh dalam ke surat 74 tadi iaitu bahagian nun. Kan kita baca an-nas. Dia ada nun sabdu, dia jadi izhar qamari, izhar syams, izhar pula. Idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah tadi. Jangan kita baca qul a'udzu birabbin nas. Tak cukup dengungnya. Dari kadar menyebut nun dan menghilangkan huruf lam dah betul. Tapi jangan lupa nun tadi dia ada satu sifat yang tak boleh hilang. Apa dia?
Idgham. Dengung. 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 Dan dengung tu ada martabat dan peringkat dia. Kena ingat nun sabdu itu adalah martabat yang paling tinggi. Yang kita belajar minggu lepas kan. Martabat yang pertama. Jadi kita utamakan. Qul a'udzu birabbin nas. Baru dia cukup kadar gunnahnya. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan untuk bahagian mim dengan bahagian alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Hari ni laju sikit. Ustazah. Ya Kak Liza. Okey, nombor 9 tadi yang Ustazah katakan idgham samsi Syamsi. kan? Ya, ya. Samsi kan? Kan at-tawwab kan? Kan kata idgham, yang mana idghamnya? Kejap saya nak tanya Kak Liza. Idgham tu apa Kak Liza? Idgham. Masuk kan? Dengung. Mana satu? Masuk ke dengung idgham tu? Masuk kan. Dalam konteks ni masuk kan ya? Idgham ni macam saya sebut sebelum ni. Idgham ni maksudnya memasukkan. Tapi ramai orang yang beranggapan idgham ni dengung. Bukan. Idgham ni memasukkan. Gunnah tu baru dengung. Tapi pastikan idgham itu dia ada yang gunnah, ada yang tak gunnah. Jadi kalau contoh macam alif lam syamsiah ini, semuanya bacaannya diidghamkan. Maksudnya dimasukkan terus kepada huruf yang bertanda sabdu. Tu maksud dia. Kecuali pada huruf nun, dimasukkan juga pada nun dan digunnahkan. Tu maksud dia. Maknanya hanya huruf nun saja yang ada dengung. Ya, yang lain tu hanya masuk sahaja. Mana ada dengung. Masuk sahajalah. Sebab dia tidak melibatkan huruf hidung. Tu. Faham Sebab tu dinamakan idgham syamsi. Masukkan kepada huruf yang bertanda sabdu. Kadang-kadang kita confuse. Kita sendiri confuse kan Kak Liza. Perkataan idgham tu. Sebabnya idgham itu maksud dia masuk. Dalam konteks ni lah ya. Sebab tu dalam hukum nun mati atau tanwin kan dia ada 4 pecahan. Saya cakap kan. Bahagian izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Idgham itu bukan dengung. Idgham tu dipecah kepada 2, satu dengung, satu tak dengung. Maksudnya idgham tu belum sampai kepada maksud gunnah. Gunnah lain, idgham lain. Contoh kalau kita baca kan, kita biasa tak dengar ayat fama rabihat tijaratuhum. Rabihat tijata dengan ta. Itu kita nak kata dengung ke tak? Tak, tapi kita kata idgham. Tapi jangan salah faham. Sebab ada setengah orang beranggapan mana ada idgham? Ta dengan ta tu dia masuk, maka idgham lah. Sebab kita nak kena faham betul-betul idgham tu maksudnya memasukkan. Tapi belum tentu lagi dia didengungkan ataupun tidak. Okey, jelas Kak Liza? Okey, faham. Faham Alhamdulillah. Sebab tu dia ada idgham, istilah idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Okay. Ustazah, maaf. Ya, tak apa. Maknanya, because orang kadang dia kata alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, samalah tu. Sama. Nama hukum tu alif lam qamariyah. Tapi cara bacaan macam mana? Izhar qamari. Maksudnya dijelaskan bunyi lam. Okey, alif lam syamsiah tu dia punya nama hukum dia alif lam syamsiah. Bacaannya macam mana? Idgham syamsi. Dua-dua boleh guna pakai. Samalah tu, cuma sama istilah dia. Istilah dia. Okey. Ya. Okay, betul dah tu. Okey, ada lagi soalan tak faham tak apa, tanya je. Bagi siapa saya pening nak jawab. Ustazah, tadi saya cakap idgham samsi tu kan, yang maknanya izhar qamari tu dikenali juga dengan idgham samsi. Tak, izhar qamari dikenali juga sebagai alif lam qamariyah. Idgham syamsi dikenali sebagai alif lam syamsiah. Kita dah biasa dengan alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Ya, tapi nak jelas dan nak ingat alif lam qamariyah kita sebut izhar qamari supaya kita ingat izhar tu jelas. Alif lam syamsiah kita kena ingat juga idgham syamsi supaya kita tahu bacaan itu diidghamkan. Tapi kena ingat idgham tu kita kena faham betul-betul, bukan dengung tapi masuk. Masukkan. Okey, jelas Ya. Okey Kak Liza? Okey. So maknanya lepas ni tak confuse lah, idgham tu bukannya dengung. Belum tentu lagi. Tapi senanglah Ustazah kalau kita ingat dengan ada tanda mati, tanda. Lam. Itu saya kata tadi, ingat formula tu je. Lam tanda mati dengan lam yang tak ada mati tu mesti ada huruf sabdu selepas dia. Itu senang. Tu senang kan? Tak payah hafal Fiza, jangan risau.
Migraine je lagi. Memang tak ingat pun. Memang tak Tapi tapi kalau macam saya kan ada juga certain kelas yang kena exam, Ya. kena hafal jugalah Betul, certain betul. part. Contoh macam ni ada 14. So dia kena hafal satu part. Contoh ibri hajjaka wa khaf aqimah tadi dia dah hafal alif lam qamariyah. So selamatlah alif lam syamsiah tu. Balance dia. Balance. Apa kami tak ambil exam. Ustazah. Nak exam boleh ada kertas soalan tu. Tak boleh ingat dah. Yang muda-muda Tak mungkin apalah yang tak boleh. dapat exam tapi kita dapat amal yang Faham, terbaik untuk betul-betul baca. faham je lah. InsyaAllah. banyak dah Ustazah belajar daripada tak pergi kelas dengan Ustazah dulu. So okay. Kan alhamdulillah dapat teruskan je dulu. Ya. Mana yang kita ni kan banyak yang kita tak tahu kan. Kadang-kadang dia punya terms dia tu yang buat confusing. Betul. Terms tu ialah dalam bahasa Arab kan? Okay, insyaAllah. Jadi kalau masa Ustazah explain macam ni, senang Jelas. sikit. Dia kena explain. Baca buku sekadar kita baca Tak saja faham. tak boleh, tak boleh nak faham. InsyaAllah, Al-ilmu fi insyaAllah. sudur wa laisa fi sutur kan? Ilmu itu kalau boleh di dada, bukan hanya di dalam buku ataupun ada tulisan saja. Betul-betul. Okay, alhamdulillah. Okay, ada lagi soalan? Okay. Kalau tak ada, nanti kita akan sambung tajuk idgham mutamathilain. Ni kita masuk. Ini lebih kurang samalah idgham mutamathilain. Nanti kita masuk untuk bahagian idgham mutamathilain dengan idgham mutajanisain beserta idgham mutaqarribain. Wallahu a'lam. Faham untuk hari ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi kita tutup dulu dengan doa untuk hari ini. Kita tangguhkan kelas, kita sambung minggu depan. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'asy syahidin. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih.